Makan tak boleh, minum tak boleh, nikah tak boleh kau nikah. Elok pun, nah bulan puasa nikah, jimat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun wala karihal musyrikun wala karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT kerana dengan limpah dan izinnya dapat kita bersama-sama pada malam ini. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih kepada tuan pengurusi acara, bahagia tuan pengurusi surau Surau An-Nur, Taman Seri Bayu, begitu juga tuan imam, barisan jantan kuasa Surau An-Nur, pemimpin-pemimpin tempatan semua peringkat yang bersempatan hadir, tuan-tuan dan puan-puan dan berhati Allah sekalian. Pertama-tamanya minta maaf banyak-banyak. Malam yang sepatutnya tu berapa bulan? 2 bulan ke? 28 kan? Pada masa tu memang orang keliling saya ramai yang positif. Saya takut datang kan kok terjangkit pula kan, takut. Tapi alhamdulillah saya tak ada apa-apa. Tapi lepas tu sebab lepas 28 hari bulan tu, 1 hari bulan saya hantar jemaah pergi umrah. Lepas tu 3 hari bulan saya pergi lewat. Sebab kita kena ambil PCR tu 48 jam sebelum kan. Jadi saya pergi, dia orang pergi 1 bulan, saya pergi 3 hari bulan. Balik, saya pergi 8 hari je. Saya pergi express. Saya pergi Madinah dalam 3 hari. Balance tu dekat Mekah lah. Di Mekah balik dalam kapal terbang tu, boleh kata 90% positif. Saya negatif. Lepas tu sampai, kalau tidak, pantang tu mungkin lagi sampai besok. Saya punya kuarantin tu akan tambah kan. Saya ingat kan, sebab 2 tahun kena PKP, hidung saya tak pernah kena jolok lagi. Alhamdulillah, syukur. Punya saya takut tengok jolok panjang tu. Sebab saya tak pernah jolok kan. Ada di kalangan kita dah banyak kali, ada tu kerja setiap pagi kono ada juga. Ada juga itu. Jadi saya masa nak pergi umrah tak lalap fikir macam mana nak jolok ni. Lepas tu, saya ingat dah selesai logo lah pergi umrah. Balik ke KLIA kena jolok lagi. Tapi alhamdulillah result saya negatif lah. Jadi alhamdulillah. Jadi saya kuarantin 5 hari saja. Dan baru semalam habis. Potong golang semalam. Kan? Pagi tadi baru biru. Pagi tadi biru. Mai Sejahtera tu. Ceramah di IPD Taiping pagi tadi. Potang tadi, kalau potang tadi dah sampai di Bagan Lalang. Saya sampai awal. Ramailah orang Bagan Lalang dah nampak saya tadi. Pahal sini. Saja tengok laut kembali. Kan? Jadi alhamdulillah dapat jumpa dengan tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Malam ni joki. Itu saya suruh PA saya tanya, boleh tak gantikan Capek sebab kita dah berhutang kawan. Kan takut lama mana tahun depan dah lupa-lupa pun panggil kan. Alhamdulillah dapat kita jumpa malam ni. Cuma yalah, dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj hari itu dengan sekarang ni Ramadan, bolehlah kita jamak lah, mana yang sampai usik-usik lah kan. Kan itulah kan. Jangan kita pening-pening kepala. Nak manggil Samsul Debat tak susah dah. Tanya, yang penting tanya bila free. Okey. Kan? Dia kalau letak tarikh tu susah sikit. Boleh tak datang Khamis ni? Tu payah sikit. Tapi kalau tanya PA saya bila? Paling tak berebut kuliah subuh. Kuliah subuh tak berebut tu. Insya-Allah. Ada kau orang? Ada, jangan risau. Kan, insya-Allah ada. Jadi bila sebut tazkirah tentang ambang Ramadan ni, maknanya tak lama lagi dah beriau warna dah ni. Tak sampai pun 2 minggu kita akan menyambut Ramadan. Kan? Tu sebabnya kalau kita tengok Ramadan ni adalah satu bulan yang sangat dinanti-nanti oleh umat Islam seluruh dunia. Dan kalau kita tengok masyarakat Arab, saya pergi siapa yang nak pergi umrah dia boleh pergi. Saya risaulah pergilah. SOP langsung tak ada dah tu. Hari tu masa dia kata SOP pun sama lebih kurang. Tak ada mana dah. Semayang kami rapat kan. Tak ada. Lepas tu dia pun umum. Tak ada lagi dah. Cuma booking tu susah sikit lah. Booking maksudnya kita semayang pun kita kena booking. Baik umrah pun kena booking online.
Tapi yang paling apa ni, kalau ada siapa yang pernah pergi umrah lah, siapa pernah pergi umrah, untuk makluman ya, siapa nak pergilah Capek. Sebab saya nampak cara trend yang makin lama makin susah keadaannya. Maksudnya apa? Dulu ingat tak siapa yang nak pergi umrah, ramai nak pergi umrah haji kan? Ingat tak nak pergi ziarah makam Nabi? Kita masuk lalu kita lalu, sekarang nak masuk tu beratus 1 kilometer. Berpusing ni. Lepas main subuh bagi salam berlari semua. Pahal orang berlari ni kau kerja apa? Kau kerja makan kau kerja apa kau? Pekerja nak beratur, nak masuk bukan raudah ni. Bukan raudah. Raudah lah orang perempuan menangis tak boleh masuk. Orang perempuan bukan semua dapat. Memang betul-betul rezeki lah. Tu lah nak cakap. Tu sebab kalau siapa yang belum pergi lagi, nak pergi lah dah okay. Kalau boleh pergi bulan oleh, pergi dengan Samsul Debat selagi. Macam tu. Itu poin yang nak disampaikan sebenarnya. Promosi dalam diam kan. Tapi betul saya kata kalau siapa yang belum pergilah. Saya pilih pergi bulan 3 ni saya pergi tu, itu baru ni saya pergi. Sebab salah satu sebab bulan 3 ni dia tak sejuk mana. Orang tua dia tak tahan sejuk. Jadi dia lebih kurang cuaca kita je. Cuma di Taif tetap sejuk lah. Kalau menjelang malam tu lagi sejuk lah. Tapi siang 29 darjah di Makkah. Jadi pergilah siapa yang belum pergi. Jadi bila sebut tentang Ramadan, kita tengok apa maksudnya Ar-Ramdu. Ar-Ramdu ni maksudnya panih yang menyengat. Panih betul-betul. Bukan sikit-sikit dah. Bulan puasa tu kita rasa panih betul. Kan? Jadi kalau kita tengok As-Siyam pula, Siam ni pemaksud Siam ada orang kata maksud Thailand. Tu kan ada dengar tu kan. Itu kalau Siam, As-Siyam perihal meninggalkan satu tempat ke tempat yang lain. Berpergian daripada satu tempat kepada tempat yang lain. Itu kata Ibnu Manzur. Tetapi kalau kita tengok dari segi istilahnya, As-Siyam bila gabung dengan Ramdu tu adalah menahan diri daripada makan dan minum. Ada juga yang memberi maksud menahan diri pada makan, minum, nikah dan berbicara. Ada? Makan tak boleh, minum tak boleh, nikah tak boleh kau nikah. Elok pun, bulan puasa nikah, jimat. Kan? Upacara nikah buat time sahur. Tak ada lah makan meh tu dah. Kan? Macam tu. Jadi maknanya tak. Maksud nikah ni perbuatan orang bernikah. Berbicara ni bercakap benda-benda yang sia-sia. Jadi dari segi istilahnya puasa ini As-Siyam ni adalah perihal menahan diri pada makan dan minum dan perkara-perkara yang membatalkan puasa daripada terbit fajar sampailah terbenam matahari kerana Allah Ta'ala. Itu penting. Ujung tu penting. Kerana Allah Ta'ala. Yang ni yang kita kena faham. Dan kenapa kita kena puasa? Maka kita kena tahu apa sebab kita kena puasa. Entah dah orang puasa dan puasa lah. Mak, kenapa kita kena puasa? Kau Islam kan? Puasa lah. Tahu jawab mak. Itu jawab orang Taman Sri Bayu yang biasa-biasa. Kan? Tapi jawapan yang luar biasa, kenapa kita kena puasa? Kau buka surah Al-Baqarah ayat 183. Itu baru jawapan orang pergi surau. Kan? Kenapa? Pensyariatan puasa ada di situ. Surah Al-Baqarah ayat 183 Allah Ta'ala beritahu apa? Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tu semua dah hafal dah ayat tu. Pegang ayat tu. Tu sebab kita kena puasa. Jangan bagi jawapan lain. Kenapa kita kena puasa? Dah nampak anak bulan. Puasalah. Contoh. Kenapa kita kena puasa? Kau tengok kalender tu. Kan dia tulis tu 1 Ramadan tu. Kenapa kita kena puasa? Pemimpin kita perintahkan. Puasalah. Sebenarnya kita kena puasa kerana kewajipan kita dalam surah Al-Baqarah ini Allah Ta'ala beritahu. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ni beritahu wahai orang-orang beriman. Dia tak kata wahai orang-orang Malaysia. Dia tak kata wahai orang-orang Bagalalang, tak. Dia tak sebut wahai orang-orang Islam pun tidak, tapi dia kata wahai orang-orang yang beriman. Makna orang tu kalau beriman baru dia akan puasa. Siapa tak puasa, sesaja tak puasa, confirm tak beriman. Tak salah cakap, mungkin juga dia beriman. Tak, memang tak beriman. Sebab dia saja. Macam orang perempuan yang terhalang disebabkan ABC, Allah bagi cuti.
Bukan dia saja-saja tak nak puasa. Malahan dia tahu betapa sorry bila Allah bagi cuti tu sebab apa? Sorry apa? Time orang tak puasa tu dia lebih lapar daripada orang yang puasa. Betul tak? Iya, macam manalah nak makan ni. Dia tak puasa. Dia pergi pejabat. Dia nak makan kawan-kawan semua puasa. Mana dia nak makan? Bawah meja berbau pula. Kayak mana nak makan? Kan sorry. Jadi jangan cakap dia senang, dia pun susah. Tu sebab Nabi pernah nampak seorang Arab Badui, dia kata, Arab Badui kata apa? Aku seorang beriman. Aku seorang beriman. Aku seorang mukmin, dia kata. Nabi tegurnya, alangkah baiknya kalau kamu menyebut yang kamu seorang Muslim. Apa salah? Dia tanya Nabi. Sebab Muslim boleh selesai dengan pengakuan, tapi mukmin tak selesai dengan pengakuan, mesti dibuktikan dengan perbuatan. Kalau kau beriman, kau puasa. Wahai orang-orang beriman, kutiba alaikumus siyam, diwajibkan ke atas kamu berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti mana diwajibkan ke atas orang-orang sebelum kamu. Hujung tu, la'allakum, mudah-mudahan kamu bertakwa. Makna belum confirm bertakwa lagi tu. Tapi kalau untuk berpuasa ada harapan dia bertakwa. Ada harapan. Boleh jadi. Mudah-mudahan. Sebab platform puasa ni menyediakan pelbagai hidangan pahala untuk kita. Untuk kita rabut. Tu cerita tu yang ada orang dia pilih dia nak berpuasa di Makkah. Sebab dia nak rasa suasana macam mana di tanah suci Nabi berpuasa dulu agak macam mana itulah. Jadi berpuasa ini melambangkan keimanan kita. Konolah puasa. Orang-orang Arab masuk saja bulan Rajab dia dah mula terbayang Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Malam ni imam dah doa, Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Dan berkatilah kami dalam bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan. Sama sejibik macam doa orang Arab. Sama. Tetapi berapa ramai yang faham doa tu? Orang Arab masuk Rejab dah terbayang Ramadan. Dia dah walap, dah mula dah beli baju nak tarawih. Nia selipar kasut nak pakai pergi tarawih esok. Nia wangi-wangian. Dia dah susun dah. Punyalah nak menunjukkan persediaan dia untuk Ramadan. Orang Taman Sri Bayu belum Rejab dah terbayang Syawal, lagi jauh. Dia macam tu. Dia lagi jauh. Dia persiapan ni sepapan-sepapan dah bulan 1 tu. Baju raya tema color apa? Tolokong apa nak pakai pagi raya? Kan apa kurta nak pakai kat suami dengan anak-anak ni? Ni contoh. Bukan Taman Sri Bayu sini. Ni belah-belah Afrika ni. Sini okey. Sini okey. Kan tu masalah kita. Tu yang kadang-kadang kita tengok muka bapak itu bila bangun pagi sahur hari pertama tu. Kadang-kadang sehari sebelum puasa dah sabut dah. Ingat ya anak-anak. Esok dah tak boleh makan tau siang. Abah halak sedih apa hal? Patutnya abah kena bagi ubah suasana rumah tu. Alhamdulillah esok dah Ramadan. Kita puasa Allah tak bolehlah makan. Walaupun tak boleh makan, keberkatan pahala Allah bagi kita banyak nak. Kan? Iya ke bah? Seronok abah suka bulan puasa ni. Iya ke bah? Ajar anak-anak kita macam tu. Ini dia muka macam kena tinju sahur pagi tu. Allah. Tapi cuba tengok sehari sebelum raya, dia punya sahur. Makan. Hari ni last kita puasa. Abah hanya perangai nampak. Abah lah yang ramai hari last puasa tu kan. Kenapa kita kena puasa? Pertama, menghayati kehidupan dan keadaan orang yang kurang bernasib baik. Itu tujuan kita puasa. Teringat bagaimana masyarakat Rohingya, dia telefon waktu tu Mufti Arab Saudi sedang berceramah. Kemudian dibuka soalan, ada satu panggilan telefon daripada Rohingya. Dia telefon, dia tanya, wahai Syekh, dia kata, adakah sah puasa kami dengan tahap kami tidak bersahur dan kami tidak berbuka? Bayangkan. Dia tak sahur, dia tak berbuka. Kita ni
Teruk-teruk macam mana pun hidup kita kat bagai lalang ni, kita bangun pagi, kita tak boleh apa, tak makan apa, kita yakin berbuka kan mesti ada benda kita tolan kan. Mesti ada. Topong pelito, roti john seorang sebatang. Gila betul, tak apa bangsa makan macam tu. Senia dah rap tagak tu. Mutabak, betul tak? Tu hidangan wajib tu. Ada orang menambah syarat sah puasa. Dan kalau tak ada roti john tak sah dah, tak sah lah puasa. Macam mana? Boleh pula main syarat sah tu ditambah roti john syarat sah Satu apa? Tafufah kan. Tu hidangan wajib tu. Hidangan wajib orang buka puasa. Nah, iya. Kedua, mendidik diri mengawal hawa nafsu. Kita kurang hawa nafsu itu kurang bulan puasa ni nah. Jomlah kita pergi berjalan. Jomlah berjalan. Kau bila Pepe. Betul. Kau tak puasa kau? Kita nak tanya dia, kau tak puasa? Kan? Yang ketiga, menyucikan jiwa, menyuburkan sifat pemaaf, jujur dan bertolak ansur. Tu bulan puasa sepatutnya. Jadi daripada sekarang ni dah standby dah. Kalau ikutkan kita nak berpuasa sunat, kita boleh puasa bulan Rajab hari tu dan sampailah hari ini. Besok dah tak ada. Melainkan orang yang memang daripada dulu tak tinggal puasa sunat Isnin Khamis. Kena faham betul-betul tu. Kan? Tapi melainkan orang perempuan yang tak settle lagi. Tak apa kojo Okey mana baru nak ganti. Lepas tu mula dah melepek dia dah. Nak ganti puasa ganti dia. Kan? Buatlah, selesaikan copek, ya. Apakah kebaikan berpuasa? Apa kebaikan dia? Ni benda senang-senang ni malam ni. Samsul debat mana pernah camah benda susah. Benda senang-senang ni. Sebenarnya ustaz lain dah cakap dah, cuma kau tak nak dengar, biar aku cakap. Tak adalah, ya. Kongsi-kongsi. Bukan ngajar, warna ni dah kongsi. Semua orang dah tahu nah. Yang pertama, kebaikannya dapat mengurangkan berat badan. Pahal pula. Betul, sebab dengan mengurangkan berat badan, nak tengok macam mana berat badan kita, tengok daripada sujud nak berdiri. Allah. Contoh, nak nyampai ke atas. Tak tahulah mana tiang. Kau boleh nak peganglah jemaah solah tu naik tu. Kan? Sebenarnya betul. Dan satu lagi nak ukur berat badan kita, tengok daripada katil nak bangun pergi bilik air, tengok. Siapa yang azab tu? Betul. Ringankan badan kita ni bukan sebab kita nak bagi lawa, bukan nak bagi sebab niat kita lillahi ta'ala, biar memudahkan aku, meringankan aku beribadah pada Allah. Tu penting. InsyaAllah Allah bantu kita. Ya. Kang saya tolong bagi salah satu cara nak kuruskan badan. Kang saya beritahu. Ada orang cakap salah satu sukan berkuda. Saya nampak bagang lalang ni ada kuda tu. Dia cakap memang paling tidak 30 hari dah nampak kesan. Paling tidak kuda tu kurus. Bukan dia lah. Mengengkeh kuda tu, gila tu borek orang ni tu kan. Aduh, tak adalah, saya gurau ya. Tak adalah, jogging ya. Kedua, dapat mengawal penyakit. Bayangkan puasa boleh kawal penyakit. Kita kurang nak ambil benda-benda mani. Kita kurang nah. Yang best tu boleh berhenti mokok siang tu. Heran tak? Heran. Cuba buat baik lupa berbuka tu. Jangan isap rokok, cuba buat. Dah mula dah cakap kan. Dah mula dah usik cerita rokok dah. Kan? Semualah tu. Sebenarnya saya pesan tu orang. Saya cakap macam ni. Berhenti mokok. Sebab yang paling tak tahan tu, rokok asap itu kita aniaya orang lain. Kalau kita nak mampus seorang-seorang. Macam tu lah ayat kan. Macam mana nak cakap? Duduk dalam bilik tu, tutup tu seorang. Kita sodot balik. Kita sodot balik. Ambil asap tu perempuan. Maksud saya, kadang-kadang kita tak sadar benda tu efek tu kepada orang lain, anak-anak, saudara-saudara, kawan-kawan kita. Dan bila kita menganiaya, menzalimi orang lain pun hukum kita tahu. Tanpa kita sadar. Jadi macam mana nak buat ni? Saya faham susah nak berhenti. Tapi ada cara. Hukumnya seorang tak payah cakap perselisihan pandangan ke apa, memang haram. Tak salah tanya banyak. Sebab dia memudaratkan. Jadi cara nak berhenti paling senang, contoh. Contoh. Dah biasa isap 30 batang sehari, contoh. Ada seorang kawan baik saya, memang dia isap rokok tu, habis dia sambung, faham? Dia jadi habis tu terus sambung tu ya. Buang, sambung je lah.
30 batang sehari. Jadi buat macam mana? Minggu ni 30 batang sehari. Tak apa. Minggu depan 29 batang sehari. Minggu satu lagi 28 batang sehari. Minggu satu lagi 27 batang sehari. Sampai dah habis hisap, bila dah ijazah dapat, dia makan lollipop je. Manalah tahu dalam tempoh kita ikhtiar nak berhenti tu, Allah Ta'ala cabut nyawa kita, maka kita boleh cakap, aku sedang berusaha berhenti, ya Allah. Daripada kita tak ada, mana ada, tak semua tak ada. Mana ada, okey je. Ada ustaz tu pun sokok, okey je. Tak ada, kan? Tu payah tu. Sebab kalau tahnik dengan budak, saya khabar kalau nak tahnik budak, jangan cari imam yang merokok. Mana? Imam nunggu, nak dah ready budak tu dah. Dah ready budak tu. Kejap, saya habis sebatang je. Oh, nak tahnik budak ni. Dia pun buang. Dia pun ambil kumam bercampur dengan rokok tu ni. Dia tonyoh kat langit budak tu. Berkorut muka baby. Ini rasa downhill ni. Budak tu pun tahu downhill. Bayangkan tu. Kan? Tak adalah. Tu salah satu. Tu pulang lah. Ni nasihat saja. Saya tak marah pun. Saya nasihatkannya. Kan? Kemudian, kebaikannya mengurangkan tekanan darah tinggi. Puasa menurut kajian dapat mengurangkan tekanan darah tinggi, memberikan rehat pada sistem penghadaman dan juga mengawal ketenangan dalam diri kita. Stres. Kenapa bulan lain kelang kabut? Bulan puasa relax. Bangun awal. Boleh siap awal. Pergi kerja relax je. Jam pun tak ada buka dah. Dalam waktu jam tu dia boleh dengar ayat Quran pula lagi. Dia boleh mengaji pula naik motor tu. Semak dalam kepala tu dia dah hafal dah ayat-ayat Quran tertentu. Contoh. Makna bulan puasa ni bulan tak stres. Bulan puasa lah nak tengok orang sampai zuhur awal. 5 minit sebelum zuhur dia dah sampai siap tanya. Dah masuk zuhur belum? Siap tanya orang. Bulan lain dah zuhur. Dah dengan azan baru tahu zuhur. Nampak tak? Mengapa kita langsung tak boleh makan? Kenapa puasa kita langsung tak boleh makan? Makna kita ni agama yang tak cenekeh. Tu tak cenekeh. Orang Negeri Sembilan faham cenekeh ni. Mengelat. Dia puasa. Ada setengah fahaman tu dia puasa. Saya tak sebut agama, saya sebut fahaman. Dia puasa. Tapi puasa-puasa dia boleh minum air. Apa bodoh puasa macam tu? Tak gentleman lah macam tu kan. Kau nak bongak siapa? Ada orang tu puasa tapi tak boleh ikan daging. Benda lain semua dibaham. Itu bukan puasa nama orang tu dah. Kan? Ada orang tu puasa. Kan? Puasa malam memang ada lah. Apa? Intermittent fasting. Kan? Tapi dalam agama kita ni langsung setitik air ke apa semua pun tak boleh. Kita pun tahu kan puasa yang macam mana. Jadi, sebab apa? Sebab hanya puasa yang boleh kawal hawa nafsu. Waktu Allah Ta'ala ciptakan makhluk yang bernama nafsu, Allah Ta'ala tanya nafsu. Kau siapa, aku siapa? Kau, aku. Sombong nafsu. Aku siapa, kau siapa? Aku, kau. Dia kata. Kemudian Allah Ta'ala bagi dia sujud selama 100 tahun. Nafsu ni. Bawa keluar balik. Aku siapa, kau siapa? Kau, aku. Sombong lagi tu. Bakar dia 100 tahun. Bawa keluar balik. Aku siapa, kau siapa? Aku, kau. Kemudian Allah Ta'ala perintahkan supaya dilaparkan nafsu ni selama 100 tahun. Lepas tu bawa keluar balik. Aku siapa, kau siapa? Sesungguhnya aku adalah nafsu dan kau adalah Tuhanku. Makna nafsu ni kalah dengan lapar. Itu sebab kita kena puasa. Dan kenapa? Kerana nafsu itu berpangkalan di dalam perut. Perut menjadi pusat utama. Tumbuhnya berkembang ni nafsu. Itu sebabnya kalau orang marah, kau ni tak ada hati perut ke? Kena mesti kaitkan perut juga. Kau ni apa dalam perut kau ni? Kau Negeri Sembilan kau cakap apa? Perut kau ni apa masalah kau ni? Hati perut. Orang kaitkan hati dengan perut. Bila kita lapar, insya-Allah kita akan ingat orang susah. Bila kita lapar, kita rasa rendah diri. Bila kita lapar, kita rasa diri kita ni serba kekurangan. Dan kata Imam Al-Ghazali, orang yang perutnya selalu berada di dalam keadaan kenyang. Ni Imam Al-Ghazali kata, ni bukan saya cakap lah. Imam Al-Ghazali kata, orang yang membenarkan perutnya sentiasa kenyang, dia akan dihinggapi 5 sifat yang tercela. Apakah dia? Yang pertama,
dia akan mudah ingkar kepada Allah. Orang yang terlalu konyang, dia mudah ingkar pada Allah. Makan konyang sampai tersandar. Dah mula borek. Dah orang semayang. Bang, semayang bang. Tarawih bang. Jalan lu, jalan lu. Jalan lu. Suami selalu bagi laluan. Jalan lu. Kejap lebar datang. Kita balik dah mengangkang dekat sofa tu. Rupa dia tak pergi tarawih pun. Lalap. Macam ular sawa. Kedua, dia tidak akan mengasihi orang lain kerana menganggap perut orang lain kenyang seperti dia. Kedua. Ketiga, hatinya tidak akan dapat diresapi oleh hidayah. Susah nak dapat benda-benda baik dalam hati dia. Keempat, kata-katanya tidak pernah menyentuh hati orang lain. Maknanya kata dia tu tak cakap yang baik, benda menyakitkan hati orang. Dan yang kelimanya, dia akan dihinggapi banyak penyakit. Apakah bezanya ibadah puasa dengan ibadah-ibadah lain? Beza ibadah puasa dengan ibadah lain, dalam satu hadis qudsi Allah Ta'ala berfirman, setiap amalan kebaikan yang dilakukan oleh manusia akan dilipat gandakan dengan 10 kebaikan yang semisal hingga 700 kali ganda. 10 kebaikan hingga 700 kali ganda. Allah Ta'ala berfirman, kecuali amalan puasa. Lah, apa hal pula? Amalan-amalan lain 10 hingga 700 kali ganda, kecuali puasa. Kenapa pula? Kerana amalan puasa tersebut adalah untukku, aku sendiri akan membalasnya. Allah sendiri akan bagi ganjaran untuk itu. Itu special dia puasa. Kan? Disebabkan dia telah meninggalkan syahwat dan makanan semata-mata kerana aku, bagi orang yang berpuasa akan mendapatkan 2 kebahagiaan, iaitu kebahagiaan ketika berbuka puasa dan kebahagiaan ketika bertemu dengan Rabbnya. Maknanya waktu kita mati. Orang yang puasa, kalau mati bulan puasa, dia sangat gembira sebenarnya untuk pengetahuan semua. Dia gembira ketika berbuka puasa dan gembira ketika bertemu dengan Rabbnya. Dan sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada bau kasturi. Tapi janganlah dah tahu lebih harum di sisi Allah, janganlah saja kau harahkan bau mulut ke tukik orang. Ada bau kasturi tak mentak dapat dah. Dia dah sebut dalam ni di sisi Allah. Hidung kita tak sama tuan-tuan. Harahan pitam kawan tu. Dia pula sahur tadi menelan jogging dengan potai. Mampus kawan tu. Ya, tu sebab gosok gigi pagi. Lepas sahur tu gosok gigi dulu. Kan? Dan kemudian amalan lain boleh terlihat. Hebatnya puasa ni berbanding dengan amalan lain. Apa dia? Puasa ni adalah amalan yang paling dekat dengan Allah, sebab amalan lain kelihatan dengan perbuatan, tapi puasa tak ternampak. Semayang kita nampak Allahu Akbar. Semayang dia tu. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Dia mengaji, tahu. Tapi puasa, muka orang puasa dengan tak puasa sama. Kadang-kadang muka orang tak puasa terlagi tahu macam tu, nak mampu mana dah. Betul tak? Kita tak tahu. Muka orang puasa dengan tak puasa sama. Bayangkan masa tahun bila World Cup bulan puasa tu. Yang Algeria layak sampai ke suku akhir. Dia main sampai extra time, wahal dia puasa tu, tak ada siapa pun buka puasa. Sama dia main bola mengerinyang orang tu. Wahal boleh je nak berbuka sebab dia bermusafir jauh tu. Kan? Tapi dia tak buka puasa, dia main bola macam biasa. Tak ada hal dah. Nampak tu. Jadi macam mana? Tu hebatnya puasa. Jadi tu amalan yang ikhlas. Dia kadang kena cerita dengan orang. Kau puasa tak? Alhamdulillah. Ingat tak yang cerita apa tu lah? Ada dia orang share dekat dalam media sosial tu. Yang dia beria nasihatkan orang tu. Kita ni lah bulan puasa ni kena ingat. Zaman Nabi dulu. Lagi teruk. Berapa orang? Nasi ke senyap ni? Ada orang bibir tu. Dia menasihatkan orang tu, kalau nak cover dia tu tak puasa. Nah, cerita tu kan. Tapi nak beritahu kan. Tu sebabnya puasa ini juga dikatakan satu peluang untuk mencapai ketakwaan di sisi Allah. Kalau kita berpuasa dengan sesungguhnya. Tu sebab Saidina Ali kata, kan? Dia merupakan latihan takwa. Latihan takwa tu ada apa? Ada 4 perkara. Yang pertama apa? Yang pertamanya khauf Rabbul Jalil.
takut kita kepada Allah bulan puasa. Memang takut, macam mana tak takut kan? Bulan puasa kau main takut macam ni lah, letak air depan muka, tak minum dah. Bulan puasa pantang, bulan tak puasa pantang letak agak minum. Ni ya oren. Siap payung. Ada straw berjuntai macam ni. Air batu, meleleh-leleh air satu. Ais krim sekotul. Apakah ujian untukku ini ya Allah? Kan. Apa tak? Itu yang bulan apa? Ada masa sekali lah dulu. Masa tu anak saya kocik lah. Hari pertama puasa. Rumah saya bagi kopok amplang. Tu tau kopok amplang? Kopok Sabah Tawau tu kan? Kopok rasa apa? Sudang kan? Suruh suapkan anak saya yang kecil tu. Masa tu lah anak yang kecil suapkan dia. Terlupa. Suap dia, suap saya. Gila-gila ni. Zerap, zerup, zerap, zerup, zerap, zerup. Tapi terlupa tak apa. Banyak juga dapat itu. Sampailah orang rumah saya tahu. Abang pun tak puasa ke? Lah, kau tunggulah abang minum dulu tu kawan. Biar dia terlupa tu sampai minum kalau boleh kan. Aduh, dia dah cakap tu konolah berhenti. Tokak ni rasa amplang sampai maghrib. Benda tu pagi tu. Ya sorry tuan-tuan. Dah tertolan sikit tu lain macam rasa Itulah dia. Yang pertama kita takut pada Allah. Kalau bagi tak, contoh kata naik kereta, jalan sunyi. Bergolek pula air jagung yang malam tadi tu. Kaki kau ni jagung saja ya kau kan. Berhenti kat jalan tu, selekoh yang sebelum masuk simpang ni. Tak banyak kereta depan tu. Sana kan. Ataupun kat belakang Oyo Hotel tu. Tak ada orang. Itu lain clear tu. Cuamin golak pula. Rebahkan seat sikit. Minum jangan kira. Orang tak nampak. Tapi minum tak? Tak. Sebab fikir Allah nampak. Macam tu hebat gitu bulan puasa. Letaklah bawah meja tu lauk yang malam tadi. Tak ada hal punya. Nampak tak? Tak. Buka peti ais. Kan dulu perangai kita masa kacik-kacik main buka peti ais nak sajukkan kepala. Sajuk. Dalam buka-buka ternampak pula cendol sahur pagi tadi. Terjuntai mi hijau tu. Ni saya ajar cara. Kebetulan bini pula keluar pergi pasar. Anak pergi sekolah. Ni kaedah dia. Keluarkan, hirup sampai licin. Jangan kira pula. Salai pun jangan tinggal. Zerup, serap, settle, basuh, cuci, tangkup, letak kat sinki. Jangan risau. Bini akan perasan. Dia balik dia tahu. Bukan dia channel kau. Dia tahu dah. Maka jawapan dia cakap, itulah tadi abang buka nak tengok apa barang. Tak ada. Tertangkup cendol tu. Cakap tu. Abang capek-capek cuci. Abang langsung cuci. Abang kutip yang tu. Abang dah buang nak kat tong sampah. Makasihlah abang. Takut melakit samut. Cik, wah dah faham tadi ni. Tapi kita buat tak? Tak buat. Sebab khauf Rabbul Jalil, takut ke Allah. Itu hebat bulan puasa. Itu sebab bulan puasa ni adalah merupakan bulan latihan. Kita kena jaga betul-betul. Yang kedua, tadi pertama khauf Rabbul Jalil. Kedua, a'malu bitanzil, beramal dengan apa yang diturunkan oleh Allah. Bulan puasa apa yang tak ada kat bulan lain? Sahur. Bulan lain mungkinlah kita ada buat kalau puasa sunat. Tu kalau puasa sunat. Tapi maknanya kita akan amal sahur ni. Dan Nabi pesan banyak kali dalam banyak hadis Nabi sebut apa? Nabi kata makan sahur adalah makanan yang barakah. Jangan sekali-kali kalian tinggalkan. Dalam hadis lain makan sahur makanan barakah. Jangan sekali kalian tinggalkan walaupun hanya seteguk air. Dalam hadis lain walaupun hanya dengan sebiji buah tamar. Makan sahur makanan barakah. Sesungguhnya Allah dan malaikat berselawat kata orang-orang yang bersahur. Jadi jangan tinggalkan sahur. Standby. Buah tamar 3 biji. Letak buah bantal. Ni letak tepi meja tu. Tempat kita tidur tu. Tak jaga lama. Tak sampai. Capai. Gagup koreh. Gigi boy. Ambil kurma belasnya. Lupa. Terus bertukarlah kurma dengan gigi palsu. Kan? Kurma standby. Kalau paling tidak kita capai kurma kita. Ya. Ini buah tamar nak jumpa bila? Bulan puasa. Bulan lain tak ada. Sedangkan itu adalah makanan sunnah.
Ya. Jadi apa lagi? Kemudian berbuka puasa tu diawalkan. Tu amal bin tanzil. Kita disunatkan melewatkan sahur mengawalkan berbuka. Tapi melewatkan sahur bukannya pukul 8 pagi, itu breakfast. Mengawalkan berbuka bukannya kompek potang, itu high tea. Ya, maknanya melewatkan sahur tu biasanya dalam, kalau subuh kita pukul 6 5 minit kan. 5 minit lebih kurang lah kan. 6 apa? Dah 15 dah. 6.15. Kita buka, kita bangunlah pukul 5.45 tu. Okey lah, cantik lah tu. Makan bukan lama warna pun. Kan? Cantik tu makan. Lepas tu kan berhenti. Bila nak berhenti? Waktu imsak tu berhenti, cantik. Sebab itu ikut sunnah. Sebab imsak ni adalah waktu yang biasanya Nabi berhenti. Dulu tak apa, sebab Nabi ni berhenti, menahan ni. Imsak ni menahan diri dah. Daripada makan lagi. Masa tu lah nak gosok gigi, kau nak apa, kau nak ni buat. Nabi biasanya baca ayat Quran tu sampai lah berapa ayat? Berapa ayat? 50 ayat biasa, bukan ayat yang panjang. Jadi kita pun macam tu lah. Kan? Jadi kita tak adalah terlajak-terlajak. Kan? Kalau anak kita makan, tak apalah. Bagi kadang anak yang kecil-kecil tu, janganlah koreh mana. Cepat-cepat, dah nak sahur, dah nak habis waktu dah. Cepat-cepat. Copet lah. Azan Allahu Akbar, Allah. Berhenti. Budak tu. Kawan tu tengah ngunyah lado. Podeh. Malam kan minum. La ilah Allah, kesian budak tu. Dia kalau budak berperingkat atas, sebabnya elok kita bangun awal lah sikit. Janganlah ngam-ngam. Ya. Lepas tu ada orang cakap, Ustaz, tapi kan kita pagi ni kalau boleh sahur ni kita nak makan banyak. Elok makan banyak sahur. Sebab tenaga. Saya paling tak boleh lupa arwah nenek saya. Arwah wan saya. Belah abah saya. Dia makan sahur bertambah. Kita semua tak tahan. Dia bertambah makan tu. Ui, wan dahsyat lah wan kata. Apa betul nak makan banyak sahur? Kan biasa nak makan sahur kan payah nak makan banyak. Macam mana nak makan banyak? Senang ya. Bangun awal sikit. Mandi dulu. Solat dulu 2 rakaat. Tengoklah lepas kau semayang tu macam mana dia punya lapar. Tengok. Jangan bangun tu istilahnya. Memang kau tak boleh makan. Tak apa benda dia cakap pun tak tahu. Dah macam orang 9 tu 9. Tak cukup 1 nak 10. Mana urat yang putih satu. Okay. Kemudian begitu juga pada bulan puasa ni ada apa? Kita tadarus mengaji Quran. Mengaji Quran tadarus, ingat bacaan ni jangan nak kau khatam saja. Kalau boleh khatam lagi bagus, tak boleh tak apa, nak baca macam mana? Baca. Nak baca macam mana? Yang tadarus tu lah muka tiap tahun. Bila tadarus tu kan kat luar tu ada kemah more. Bawah atas siap dengan meja kursi bersandar makan. Dia siap tinjau dalam surau. Tak ramai pula orang malam ni tu. Dia cakap tak ramai lah orang tadarus malam ni. Maknanya yang bercakap tu bukan orang. Kan? Join tadarus. Dan tadarus ini mestilah bacaan bersemak. Seorang baca, yang lain semak. Itu sebab bila tadarus Jibril mentadaruskan Nabi kita, maksudnya Nabi baca, Jibril semak. Jadi kita janganlah pula kau baca biar aku jadi Jibril. Janganlah macam tu. Ya. Mana bacaan seorang baca, seorang semak. Kadang ada yang perempuan, tak apalah akak baca, maka tak pandai benar akak duduk topi ya. Betul. Bolehlah, tak ada masalah dah. Dia tak pandai duduk topi, tak ada masalah. Tapi kalau dah 5 tahun kau duduk topi, apa kau jual? Kau belajarlah. 5 tahun bangang apa? Pergilah belajar. Ada masa belajar. Sekarang YouTube semua ada, belajarlah. Ada ustaz tu buat online, ikut. Payah mana? Kan? Akak kenapa dah akak baca mengangkat? Orang lain elok berselok kau mengangkat kenapa? Dah macam Ju'on pula dah rupa mengaji mengangkat apa? Tak, maksudnya baca tak lancar pun. Memang macam tu, perasan tak orang yang tadarus? Malam pertama, kedua tersangkut. Sebab dah lama tak baca. Tapi masuk malam ke-5, ke-6 dah laju sikit. Malam ke-10 laju. Tiba-tiba seorang dah 2 muka baca. Steady je. Sebab kena baca selalu. Okey?
Kemudian apa? Kemudian kita berbuka puasa mengikut sunnah. Kita disunatkan berbuka. Kan sesungguhnya Nabi kata janganlah kamu mengutamakan solat daripada makan pada waktu berbuka. Tu Nabi sebut. Maksudnya jangan sampai kau tak makan. Kalau ikut petua, kalau arwah abah saya dulu, memang kalau buka puasa, arwah abah saya dah siap buah tamar, siap air kosong ataupun air TO, suam. Bila doa Allahu Akbar, Allahumma lakas sumna bika amanna wal ka aslamna wa rizqika aftarna birahmatika maramin walhamdulillahil alamin. Dia makan buah tamar, kemudian dia minum, kemudian dia solat dulu. Pas solat baru makan borek. Solat pun dia tak baca panjang mana dah. Dah habis bagi salam tu, dia istighfar, dia baca doa, pap, keluar baru makan yang borek. Makan borek dia rehat. Sebab bagi masuk nasi tu turun, nak pergi tarawih pula dengan isyak ni. Isyak dengan tarawih. Tu paling baik lah. Ya. Tapi kalau makan buah tamar, minum air masak, semayang, tak khusyuk, baiklah kau makan. Faham tak maksud dia? Dia makan buah tamar, dia minum air masak. Allahu Akbar. Serup, dia terdengar bunyi. Serup, bunyi siput sodut ke dapur. Habislah siput dan nikah. Tak merasa tak tidak kan? Itu tak ada lah tu. Termasuk dalam semayang apa bondo. Pergilah makan. Mokak je. Selesaikan makan. Pesan lah kat bini tu. Yang abang solat dulu, simpankan siput sodut. Risau bang, siput babi pun ada banyak tu. Semayang lah tu, risau mana ada. So, kali masalah tu kan. Marah bini. Ya, jadi macam tu. Jadi segitu, dan begitu juga tarawih. Tarawih. Sini buat berapa? Sini 20 kan? Doreh jawab 8 kan. Baru nak bercadang buat 20, tak jadi tu. Dah ada jemaah dah, 8 dia kan. Aduh. Memang 8 lah, biasa 8 lah kan. Kadang-kadang dia cakap tu, kau nak semayang kan, kau semayang kat surah An-Nur tu. Dia dah lah 8, laju weh. Ya kau, dia cari imam yang laju. Kau tanya jangan semayang sini, sini lambat. Walaupun 8 sini lambat, kau tengok imam sana. Imam dah lah muda, laju weh. Pukul 9, siap tarawih witir mo. Weh, ya kau. Wallahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Allahu Akbar. Woi, bagus imam ni. Inilah imam yang kita cari tak? Tahun tu penuh semua pergi surau tu. Semua pergi surau tu. Gila weh, imam tu power. Weh, ramai lah. Makna semua orang dah tahu ni. Yang dia orang tak tahu, imam tu dah kena import pergi masjid. Yang tinggal imam lama. Allahu Akbar. Orang belakang tu botol ke surau anyway. Dia kata. Aku rasa betul lah semua cakap sini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sanyap. Itu sanyap lah. Sanyap lah imam. Ar-Rahmat peranjat orang. Ar-Rahmanir-Rahim. Batuk pula. Orang belakang tu confirm salah surau ni tu. Relax. Dia yang belakang ni risau kau. Ni baru isyak weh, gila kau macam mana? Nak lari dah tak boleh dah, penuh belakang tu. Relax. Semayang tarawih tak ada nak kerja-kerja dah. Kita tengok keajaiban dia, kita tengok ya. Kita boleh buat kat rumah sendiri, buat 8. Buat sendiri kat rumah. Perasan tak? Kita tak ikut imam, buat sendiri kat rumah, mangah buat sendiri. Betul tak? Mencungap bila buat sendiri tu. Walaupun kita slow ke, lambat ke, tapi mencungap. Ikut imam siap boleh lolap tu.
Orang dah masuk witir, dia sujud ni. Punya tarik memutar, dia sujud. Dah nak tunjuk nikmat ikut imam ni. Dan ingat ya, adab bila solat ikut imam, adab dia ikut pada mula sampai habis. Ada yang tak mainlah sini. Ada yang pergi Masjid Nabawi, dan pergi masjid daerah. Masjid daerah tu 20 imam Arab tahu. Lepas 8 rakaat dia witir sini belakang, tu ceneke. Betul tak ramai macam tu? Ha. Nak ikut sampai habis. Ya? Betul. Macam di Seraman, dia lain. Di Negeri Sembilan kan. Dia ada 8, dia ada 20, ada yang 10. Yang 10 tak kisahlah. Baik 8 ke 10. Ada orang tanya saya, mana yang elok 8 ke 10, 20? Mana yang elok? 8 ke 10, 20? Yang elok buat. Faham? Sudah 29 Ramadan dah, tak tahu dah nak pilih yang mana. Sampai ke sudah tak buat. Buat, ya, ikut. Tu kalau kita tengoklah tarawih ni tak ada bulan lain dah. Tak ada dah. Adalah Komisi Surau baik surat kepada Pejabat Agama Islam. Dengan ini pihak Jawatan Kesesuaian merayu. Sebabkan keseronokan kami melakukan tarawih, kami mohon agar kami laksanakan tarawih sampailah habis Syawal. Tak rapik tau. Bulan puasa je orang tarawih. Itu sebab imam kadang-kadang, mana imam yang menghayati Ramadan ni, tarawih malam yang last tu, dia sujud last tu lama, menangis dah. Allahu Akbar. Dah menangis dia dah. Yang makmum belakang, time ni lah kau nak menangis. Sakit tongkuk dah ni dah. Darih lah bangkang. Cubalah kita letakkan penghayatan sekali dalam hati kita. Kan? Ya. Itulah dia. Jadi, bulan Ramadan. Amalan. A'mal lebih tanzih. Beramal dengan apa yang diturunkan oleh Allah. Bulan Ramadan ni tak semua benda. Termasuklah bulan ni yang paling istimewa. Malam apa? Satu malam tu. Malam apa? Malam 7 likur. Malam apa? Lailatul Qadar. Itu orang Melayu tu malam 7 likur tu. Mak buat apa mak? Nyalur pelita. Kenapa mak? Biar malaikat nampak mak kita tu. Ingat malaikat berabun macam kau. Kan? Tak ada mana dah. Nak pasang pelita, pasang lah. Nak bagi lawa rumah ya. Macam tu ya. Kan? Tapi kita ni sebenarnya malam Al-Qadar adalah satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Bukan malam lah. Satu malam lebih baik pada 1000 bulan. 1000 bulan bersamaan dengan 83 tahun berapa bulan? Ya, bayangkan. Kita pun hidup belum tentu lagi sampai 83, 84. Jadi, jangan lepaskan malam Al-Qadar. Cara dia yang paling senang apa? Senang 10 malam terakhir tu, 10 malam terakhir, memang betul lah pada malam yang ganjil dalam hadis sebut. Tapi kita konsentrate setiap malam tu sedekah. Contohnya pakat dengan JK Surau, masak-masak berbulan-buk kau masak mihun kau apa. Jom geng-geng Al-Qadar, buat macam tu, geng Al-Qadar, masak goreng mihunnya, buku-buku bungkus, dapatlah dalam 20 bungkus kan. Malam tu hantar ke balai bomba. Malam esok tu hantar ke balai polis sedekah. Malam esok tu hantar ke anak yatim. Buat malam yang makin hujung tu makin hebat dah. Mi goreng jantan. Maknanya ada tolu. Kan? Baru betul. Makin hujung makin hebat ni. Malam last tu dia bagi ayam goreng. Ayam goreng KF. Saya tak nak sebut habis sebab dia tak taja program kita malam ni. Ayam goreng KF je. Contoh. Hantar bagi sedekah ke orang. Betul? Hantar ke rumah orang susah. Buat malam tu. Dikatakan malam Al-Qadar bermula daripada lepas maghrib sampailah sebelum subuh. Jadi maknanya sepanjang malam tu. Tu sebab 10 malam terakhir. Ini malam 10 terakhir tu yang paling susah sekali. Malam pertama nak semayang tak cukup basah surau ni. Marah dah. Bana surau ni tak mesra jemaah. Saf tak cukup. Dah semayang rapat-rapat pun tak cukup. Betul tak? Malam pertama. Imam punya parking pun dia sapu. Imam tak ada parking.
Imam menapak jauh ke luar, masuk dalam. Bogih imam. Masuk malam ke-5 boleh. Waktu lagu raya sudah dimula dikumandangkan. Imam boleh parking dalam surau. Bukan kat luar, senia boleh parking. Saf yang ke-5. Iya. Malam pertama yang ramai beliau. Malam 5 boleh yang ramai beliau. Itu dia kan. Orang-orang lama yang ramai. Yang duduk kat kursi mungkin lama ke keropan. Mungkin lama ke keropan. Sudah tak tahu. Ni semayang nak ceramah ni. Kursi. Tak, ni cerita betul. Itu sebabnya kita kena ubah ni. Kita kena ubah. Itu sebab kita sebut di ambang Ramadan ni kita tegur. Yang ketiga tentang latihan takwa ni. Yang ketiganya adalah qanaah, berpada dengan yang sedikit. Bersederhana. Itu sebab kita sebut tadi buka puasa. Semua nak diboleh. Itu sebabnya elakkanlah diri pergi bazar Ramadan. Minta maaf cakap. Orang meniaga mungkin marah kat saya. Tapi saya bukan cakap mana. Pergi kalau nak pergi. Taruh pergi beli benda yang kita nak beli. Balik. Mengayau. Tawaf. Sa'i pun baik. Labbaik Allahumma labbaik dia. Labbaik la syarika lak labbaik dia. Raun. Sudah satu benda ataupun tak beli. Ada tak? Ada raun. Memuja Allah Ta'ala bagi 10 jari. Panah lah. Sangkut. Sudah makan sikit, yang lain buang. Dah tak habis, baru sedekah ke orang. Tak kira. Bersedekah nak bagi sedekah makanan ke orang, mesti sebelum berbuka. Selepas berbuka, tu makna pelupusan sisa pepejal. Ya. Untuk makluman semua, ketika sebelum PKP, 17,800 tan makanan dibuang setiap hari pada bulan Ramadan. 17,800 tan makanan dibuang setiap hari. Tak percaya, pergi dekat hotel-hotel besar je tengok. Waktu buffet Ramadan, dekat rumah pun berapa banyak buang esok tu, tengok. Kira-kira 270,000 makanan yang dibuang. 270,000 tan makanan yang dibuang merupakan makanan yang belum diusik. Harap-harap saya dengan teguran ini, kita akan kawal apa yang kita beli. Ya. Kita dah tahu hari pertama. Hari pertama kita dah beli mutabak 3 keping tak habis. Kurangkanlah hari kedua beli sekeping. Roti john beli 3 batang, kurangkan jadi sebatang. Mungkin masuk hari kelima dah mula tak habis juga. Maka beli roti john, kalau beli roti john tak boleh mutabak. Macam tu. Air yang kita gomah minum, air soya. Cukuplah, jangan sampai 3 air. Ada satu hotel tu. Menghidangkan hidangan 7 benua, dia kata. Hidangan makanan 7 buah negara, 33 jenis air dihidangkan. La ilah Allah, 33 jenis. Kalau kau minum setiap 33 air tu, kau keluar pada hotel tu, kau lupa nama kau bin apa. Mabuk dia air tu. Tak, bukan air tu air memabukkan, dia banyak pun nak minum. Kan? Jadi jangan kita membazir. Kalau hari ni dah beli 3 keping mutabak, tak habis, besok beli li. Tu bingai nama tu. Tak belajar daripada kekurangan kita semalam. Nampak tak? Firman Allah SWT dalam surah Al-Isra, ayat 27 bermaksud, sesungguhnya orang yang membazir itu adalah saudara syaitan, dan syaitan itu pula adalah makhluk yang sangat kufur kepada Tuhannya. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, bulan Ramadan ini adalah bulan kita menjadi lebih baik. Jangan kita membazir. Kadang-kadang kita tak perasan, rupa-rupanya kita berbuka puasa itu, kita makan lebih teruk daripada bulan tak puasa. Jadi mana ibrah dia? Mana kebaikan dia? Kita cakap puasa dapat menyihatkan badan kita. Tapi kalau makan kau membalun semua binatang yang ada kat bazar Ramadan tu. Ayam, mitik, rusa, napuh, landak, semua gulai dia boleh. Siput sodut, korang, kapah, lala, papahat, segala binatang laut, pantai itu semua dia sapu. Jadi mana kita belajar? Itu sebab kita kena meringankan badan kita. Inilah peluang dia. Supaya ringan dan mudah kita nak beribadah pada Allah. Dalam mencapai kesempurnaan ibadah yang paling kita kena jaga pada bulan Ramadan, ingat ni beberapa. Sahur tolong jaga. Jangan kompromi tentang sahur.
Satu lagi buah tamar. Ada budak-budak muda yang cakap, tak apa, I memang tak biasa makan buah tamar ni. Sangkelet dan kepala tu. Tak sadar diri kemarin. Kau tahu tak, ini adalah sunnah Nabi. Sampailah kepada pagi raya. Pagi raya, kita disunatkan makan buah tamar 3 biji sebelum pergi sembahyang sunat Aidilfitri. Kenapa kita kena makan? Sebab nak membezakan pagi puasa dengan pagi raya. Ini saya tahu, saya siap senang. Pak tu, bayangkanlah, susah nak datang. Cover tahu sampai raya punya ceramah. Tu dia. Kan? Ya, itu pertama, jaga sahur ni, tolong jaga. Kedua, tolong jaga berbuka puasa juga. Ya. Dia copek tu bukanlah bermaksud Allahu Akbar tu, kau dah ready dah pegang ni. Tunggu dia azan tu. Sup dia masuk, bukan macam tu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah malakasumna bika amanna, doa, betul makan. Ya. Tadarus jaga, tarawih jaga, zakat jangan lupa. Zakat fitrah. Sebenarnya zakat fitrah ni reflect kepada zakat-zakat yang lain. Kita kalau bayar zakat dekat Selangor tu RM7 ke RM7.5? RM7 biasa. RM7.5. Bayar RM7.5. Ikut boreh kita. Kalau boreh kita mahal, kita double kan. Ya, kalau makan jenis boreh wangi lah kat rumah tu, tak main lah boreh-boreh biasa. Cakap dengan Amil tu supaya dia kira kan. Okey, kalau macam tu macam ni kiraan ni. Kita bila bayar zakat fitrah, bayar untuk bini dengan anak-anak kita, bila salam tu rasa lapang mana hati. Itu baru zakat RM7.5. Cuba fikirkan zakat simpanan kita. Cuba fikirkan zakat harta kita. Cuba fikirkan. Ya, jangan kita lupa benda tu. Dan begitu juga, tolonglah koja bulan malam Al-Qadar ni. Sebab apa? Sekarang ini dengan COVID ni, kita pun dah tak tentu arah hidup. Kita tak tahu nah. Tuan-tuan ni semua duduk tepi laut pula. Saya melihatkan keadaan tiba-tiba ke Ipoh, tiba-tiba ke Shah Alam dah ada puting beliung, tiba-tiba banjir tak tentu arah. Kita pun tak boleh nak cakap sekarang ni. Jadi manfaatkan betul-betul. Andai kata sampai Ramadan, anggaplah itu Ramadan yang terakhir buat kita, yang mana kita akan usaha buat yang bersungguh-sungguh. Jangan kita anggap tak apalah, tapek tahun ni tahun depan. Jangan macam tu. Bersungguh-sungguh kita dalam beribadah. Ya. Dan sebagai kesimpulan, saya gemar bawa contoh. Sebenarnya bahagia dalam hidup kita ni, nak bahagia ni ada 3 benda. Pertama, manusia tak bahagia sebab sibuk tengok apa yang orang ada sampai terlupa apa yang kita ada. Tu sebab bila bulan puasa ni lah kita boleh fikir, aku ni banyak ada Allah bagi kat aku. Tapi aku yang tak sadar. Sibuk nak tengok orang lain. Kedua, sibuk tengok kelebihan orang lain, lupa tengok orang lagi susah daripada kita. Ramai orang susah daripada kita, tuan-tuan. Kita macam-macam bondo kita boleh makan, tapi dia tak ada bondo pun nak makan. Dan yang ketiga, kita gamar mendabik dada khabar. Apa yang kita ada hari ini adalah usaha aku. Aku jadi kaya sebab aku pandai. Aku berjaya sebab aku ni bisnes strategi aku bagus. Tak. Bukan. Kita berjaya hari ini semuanya kerana izin Allah. Kalau Allah tak izin, kita tak akan berjaya. Itu ya. Kalau tidak, takkanlah penembak tepat tu kalau masuk pertandingan Olimpik tu, dia tiap-tiap kali training daripada awal memang juara bertahan. Kenapa lah gitu terkeluceh, tersasar tembakannya? Cuba fikir. Bila Allah tak izin tu tak ada lah. Macam-macam lah alasan yang keluar. Ya. Tu dia. Cakaplah macam mana pun. Kalah juga Arsenal 2-0 dalam tadi. Contohlah, contoh. Contoh. Walaupun main away kan, orang cakap macam-macam. Ini contoh lah. Dah Tuhan tulis. Kau marah macam mana pun, betul tak? Ni contoh. Aduh lah kono lah cerita. Tak. Maksudnya kadang-kadang kita gamar menghukum. Sebenarnya kau salah. Ada seorang tanya saya 2 bulan lepas. Dia tanya, Ustaz kata rezeki tak pernah salah alamat. Tapi kenapa tak pernah sampai ke alamat rumah saya? Tu soalannya. Saya kata paning kepala saya kata. Saya kata dia bukan salah alamat tu. Habis tu salah orang yang duduk kat alamat tu. Pahala dia tu. Kau buta kawan. Orang yang duduk kat alamat tu buta. Rezeki ni tak semestinya sama yang macam kita nak. Duduk bulan Ramadan buka puasa, kita boleh duduk dengan ahli keluarga, isteri, anak-anak boleh duduk sekali. Benda yang tak boleh buat bulan lain. Kadang-kadang. Hebat tak hebat? Berhenti dia kerja lain. Makan dulu buka puasa ni.
Kadang-kadang 10 minit sebelum dah duduk depan meja dah. Pemenuh dia. Nikmat yang Allah bagi bulan Ramadan ni. Bulan lain nak makan malam pun susah. Walaupun banyak kedai makan sepanjang pantai ni. Mana pantai? Sanun. Sanun. Aku untuk harah dah masuk dalam surau. Ya. Betul. Seafood semua. Segala benda. Dan Allah Ta'ala bagi rezeki orang pakai lalang. Ikan siakap belum naik harga lagi. Contohlah. Tak adalah. Tapi itulah dia. Ya. Dan ingat, bulan Ramadan ni sepatutnya menjadikan kita manusia lebih baik. 3 binatang. Saya selalu bawa contoh 3 binatang. Pertama, ulet dalam kepompong tu. Ulet kepompong tu. Dia dalam kepompong ni 2 minggu tak makan. Akhirnya bila dia keluar, dia bertukar menjadi rama-rama yang cantik. Ayam mengeram telur macam ni. Tak makan, tak minum dia. Paling lama 7 hari. Orang datang kombak dia marah. Akhirnya telur yang menetas keluar anak-anak ayam yang comel-comel. Ular sawa menurut kajian National Geographic Explorer. Bila dia nak bersalin kulit tu, dia berhibernasi tu, dia nak bersalin kulit tu, dia tak makan, tak minum antara 8 ke 12 bulan. Itu sebab ular sawa bila keluar lepas salin kulit tu, lain macam dia punya Allah Malaka Sumna tu. Lain macam. Lambu seekor pun boleh ditelan ni. Betul tak? Tapi nak bagi tahu bila dia keluar dia bersalin kulit tu, apa jadi? Kulit dia berkilat, sisik itu torang warna dia. Cantik. Nak bagi tahu puasa sepatutnya menjadikan kita manusia lebih baik. Tapi kalau puasa tak boleh tarbiyah kita. Tu sebab dia kata madrasah Ramadan. Kenapa orang sebut? Bulan Ramadan ni sepatutnya jadikan kita manusia lebih baik. Jadi, persediaan untuk diambang Ramadan, mudah-mudahan kita dapat mengubah diri kita menjadi manusia yang lebih baik. Nabi sebut dalam khutbah terakhir. Dan peristiwa Isra' Mi'raj pun Nabi tengok kan. Macam mana keadaan dalam syurga. Nabi tengok dalam neraka. Macam mana keadaan. Itu sebab salah satu berita baik yang Nabi bagi kat kita bulan Ramadan ni. Kan Allah Ta'ala beritahu, aku jadikan kau sebagai penyampai berita gembira dan amaran buat umatmu. Bulan puasa adalah bulan yang hebat, tuan-tuan. Kita umat Nabi Muhammad ni umur tak panjang, tapi amalan sikit, pahalanya besar. Jangan kita abaikan amal ibadah kita. Buatlah, walaupun buat banyak kebaikan. Boleh tolong orang, tolong. Boleh sedekah, sedekah. Contoh malamnya, tanyalah imam, nak tanya sikit. Malam ni dengan Samsul Debat makan. Samsul Debat datang kan, ceramah kan. Rasa-rasa nak bagi dia makan apa. Saya ingat saya nak sedekah kan. Berapa ramai agak bajet makan? Oh, contohlah. Kehadiran kita jangkau dalam 300 orang. Tak apa mam, lain kali lah. Tak jadi dia. Sebab ramai bona pula rasa. Orang asam betul. Dia punya tanya ni macam garang lah tadi. Contohlah, lain kali lah. Lain kali. Janganlah macam tu. Kau tak bagi boleh bagi banyak, bagilah sikit. Tak apalah mam, saya sedekah timikai. Alhamdulillah. Sebiji timikai potong 300. Gila betul. Nipih timikai tu. Gila betul. Kadakut betul. Kan? Tak ada lah. Ni contoh lah. Maknanya sedekah ni macam-macam cara. Kan? Macam kita nak sedekah dengan orang bulan puasa. Paling cantik sekali sebelum berbuka. Yang more tu semua yang balance lepas buka puasa. Betul tak? Jarang lah. Kalau yang paling hebat sekali, ada tak sini yang memang tukang masak? Mana? Dah tak mengaku. Semua tunjuk sana, tunjuk sini. Mana tu? Contoh. Ha? Ke bawah mana? Contoh lah kan. Dia kat pintu tu. Okeylah, malam ni Morel lepas tarawih, saya goreng kuih tiaw tu. Dia bawa air koli, cem panis. Macam tu steady. Ya, tak kisah. Tak ada masalah. Cuma yang paling baik, dia goreng sebelum berbuka. Oh, terbaik. Dia goreng cedok semua tadi. Panis-panis makan. Ya. Jangan membazir bulan Ramadan. Saya yang paling risau tu lah. Buffet Ramadan tu paling saya risau. Tengok makanan, Allahuakbar. Buffet Ramadan ni sikit ni. Buffet Ramadan ni kita ambil sikit. Duduk, makan dulu. Kan rasa tak kenyang, pergi ambil lagi. Tak apa. Ini, ambil. Membubu nasi. Terjuntai tulang ayam tu. Duduk, perjuangan belum selesai. Dia nampak pinggan kawan ni. Mana kau dapat siput tu? Tapi pintu tu, pai pula.
tu semualah tu. Sudah makan sikit dah tak habis. Itu masalah kita. Ya, jangan kita menyumbang kepada pembaziran ni. Allah Ta'ala dah sebut dah kan. Jadi, dan satu lagi, janganlah bulan puasa ni kita jadikan medan untuk buang benda-benda tak elok tu. Maksudnya, bukan kata subuh benda tak elok. Maksudnya kita nak buang. Sekarang buang. Sebelum bulan Ramadan ni dah training dah bangun malam. Dah training dah. Kita bangun pagi awal sikit. Dah training dah supaya tak susah nak bangun. Kan? Buat solat sunat taubat. Mudah-mudahan bulan puasa dalam keadaan bersih menyambut Ramadan. Itu yang penting. Okey? Jadi tuan-tuan dan puan-puan, itu saja daripada saya. Ucapkan terima kasih banyak. Ya insya-Allah, jangan sorry panggil Samsul Bat lagi. Insya-Allah, saya dah balik pada umrah ni, settle lah tu. Lambik lagi pergi insya-Allah, kalau ada rezeki saya pergi bulan 2 boleh. Saja yang beritahu tu. Kan insya-Allah. Kan? Jadi tuan-tuan, itu saja daripada saya. Ucap terima kasih banyak. Apapun Ramadan ni jangan kita biarkan menjadi sia-sia. Sebab salah satu kan Nabi naik atas mimbar tu, Nabi kata amin, amin, amin. Apa yang kau amin kan? Aku dengar malaikat Jibril ni berdoa. Celakalah, salah satunya celakalah orang yang membenarkan Ramadan itu berlalu tanpa dosanya diampunkan oleh Allah. So, jangan kita biarkan. Ya? Jadi tuan-tuan, itu saja daripada saya. Ucap terima kasih banyak. Kan? Sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah jua. Walaupun ceramah sudah tamat, mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa. Budak-budak membuat galah nak menjolok buah berangan. Kalau ada silap dan salah, dikata tidak, dicaci jangan.